Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan continue chapter 2 kita, standard form. Okey, hari Senin itu kita dah belajar tentang cara kita tukarkan daripada nombor biasa, contoh 2049, kita nak tukarkan dia kepada standard form dengan cara kita pindahkan titik. Dan kita tukarkan daripada bentuk standard form kepada nombor biasa. Hari ini kita nak tengok tentang basic arithmetic operations, iaitu dia punya operasi ni lah, tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Saya akan tunjukkan dulu cara untuk kita darab dan juga bahagi standard form, kemudian kita akan masuk tambah dan juga tolak. Okey, ni saya ambil example daripada buku teks, example 13. So over tak ingat, sekejap. Muka surat 42 ada kat sini . Kalau kamu nak semak balik jalan kerja dia semua ada lengkap kat sini. Cuma kat sini saya nak terangkan bagi jelas lah. Okey, example 13. Soalan A, solve the following operations, state your answers in standard form. Bagi jawapan dalam standard form. Okey, kita tulis soalan dulu. A, 3 didarabkan dengan 10 kuasa 5, didarabkan dengan 4.9 darab 10 kuasa 2. Okey, nampak soalan ni macam panjang. Macam-macamnya kita nak darab. Tapi sebenarnya tidak. Benda ni hanya ada dua benda saja. Yang ni dan juga yang ini. Okey, 3 darab 10 kuasa 5 adalah satu benda. 4.9 darab 10 kuasa 2 ni adalah satu benda. Ini dalam bentuk standard form. Ini adalah bentuk standard form juga. Jadi kita nak darabkan dua benda ini sahaja. Bila kita nak darab standard form, apa yang kita kena buat adalah kita tengok nombor depan ni. 3 dengan 4.9. Yang ini je kita kena darab. Okay, nombor depan ni saja kita kena darab. Kita letakkan dia di dalam kurungan macam ni. 3 didarabkan dengan 4.9. Okey, dua nombor ni kita darabkan dia, letakkan dalam kurungan. Dia punya kuasa 2 ni pula, yang ni 10 kuasa 5 dengan 10 kuasa 2. Okey, kamu dah belajar tentang indeks sebelum ni. Okey, indeks. Contoh kalau 10 kuasa 5 didarabkan dengan 10 kuasa 2, kita buat macam mana? Kalau asas dia sama dan dekat sini darab, maka kuasa dia kena tambah. Okey, jadi yang ni kita kena guna indeks. Nombor kita darab, masukkan dalam kurungan, dia punya kuasa kita asingkan, kita letak kat belakang. Darabkan dengan 10 kuasa 5 ditambahkan dengan 2. Sebab apa tambah? Sebab darab. Kalau bahagi, maka kuasa ni kita tolak. Okey, jadi nak selesaikan yang ini, kita darabkan dulu yang berada di dalam kurungan ini. 3 didarabkan dengan 4.9, tekanlah kalkulator. Okey, 3 darab 4.9, tekan kalkulator, dapat 14.7. Okey, dapat 14.7. Didarabkan dengan kuasa dia, 5 tambah 2 akan jadi 7. Jadi 14.7 didarabkan dengan 10 kuasa 7. Okey, nampak macam dah selesai tapi belum selesai lagi sebab jawapan ini belum dalam bentuk standard form. Kita ingat balik bentuk standard form, A didarabkan dengan 10 kuasa N, di mana A ni mesti dalam range, dia mesti lebih besar atau sama dengan 1 ataupun dia mesti lebih kecil daripada 10. Okey, jadi kat sini depan ni 14.7, maksudnya dia dah lebih daripada 10. Jadi kita kena gerakkan titik ke sebelah kiri. Okey, kalau kamu lupa, kita buat balik anak panah. Kalau bergerak ke sebelah kiri, maka kuasa dia akan bertambah. Kalau titik perpindahan tu bergerak ke sebelah kanan, maka titik dia akan tolak. Okey, benda ni kena ingatlah untuk jawab standard form. Okey, jadi 14.7. Kita nak gerakkan titik dia ke sebelah kiri sekali. Okey, jadi kita akan dapat jawapan akhir adalah 1.47 didarabkan dengan, disebabkan kita pindah titik ke kiri, maka kuasa dia akan bertambah sebanyak 1. Okey, jadi kita akan dapat 10 kuasa 8. Ini adalah jawapan yang terakhir. Okey, boleh faham ke? Ada apa-apa nak tanya untuk soalan ni? Tak jelas kat mana-mana ke? Ada step yang tak faham ke? Tolong beritahu sekarang. Kalau tak ada, saya proceed ke contoh yang seterusnya. Faham cikgu. Faham, cikgu. Okey, hopefully faham sekarang. Nanti latihan pun faham jugalah. Nanti latihan tak buat. Sebab apa? Tak faham cikgu. Tiba-tiba latihan tak faham. Okey, kita tengok contoh yang kedua. B, 7.5 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 3, didarabkan dengan 5, didarabkan dengan 10 kuasa negatif 6. Macam saya cakap tadi, ini hanya ada dua benda saja. Dua benda ni yang kita nak darabkan. Jadi kita tengok nombor yang berada di depan ni, 7.5 dengan 5. Benda ini kita asingkan dia, kita masukkan dia di dalam kurungan. 7.5 didarabkan dengan 5, kuasa dia pula ni kita letak dia kat belakang, didarabkan dengan 10 kuasa. Yang ni kuasa dia negatif 3. Tulis kat sini negatif 3 ditambahkan dengan negatif 6. Ni tambahkan dengan kuasa ini. Sebab apa tambah? Sebab darab. Okey, kalau dia bahagi kita kena tolak kat sini. Disebabkan dia darab maka kita tambah. Okey, kita selesaikan yang ini dulu. Yang ni kita boleh tekan kalkulator. 7.5 darabkan dengan 5. Mana kalkulator?
25 darab 5, maka dapat 37.5 didarabkan dengan, okey, yang ni 10 kuasa. Yang ini pun kamu tekanlah kalkulator. Negatif 3 tambahkan dengan negatif 6. Masukkan dalam kalkulator betul-betul. Bentuk macam ni, jangan ubah-ubah. Okey, kurungan ni. Masuk sebiji macam ni dalam kalkulator. Okey, tekan sama dengan, kamu dapat jawapan dia adalah negatif 9. Okey, macam saya cakap tadi, yang ni belum siap lagi sebab bentuk dia belum dalam bentuk standard form. Sebab yang dekat depan ni, A dia dah lebih pada 10. Jadi kita kena pindahkan titik sekali ke sebelah kiri. Kalau kita pindah titik sekali ke sebelah kiri, maka kuasa dia akan bertambah sebanyak 1. Jadi kita akan dapat 3.75 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 8. Sebab apa negatif 8? Sebab negatif 9 tambahkan dengan 1, hasil dia adalah negatif 8. Kan tanya pula mana datang negatif 8. Okey, kuasa dia bertambah sebanyak 1. Lepas kita gerakkan titik. So, selesailah untuk soalan B. Okey, boleh? Faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang terus kita tengok soalan C. Okey, soalan C ni dia adalah bahagi. 5.9 didarabkan dengan 10 kuasa 5 dibahagikan dengan 2 darabkan dengan 10 kuasa 2. Okey, bila bentuk dia macam ni, maksudnya dia adalah bahagi. Jadi, macam tadi juga, kita tengok nombor je. Tengok nombor depan dia dulu. 5.9 dengan 2. Kita asingkan dia, kita letak dia dalam sebuah kurungan. 5.9 dibahagikan dengan 2. Okey, benda ni asingkan dia, masukkan dalam kurungan macam ni. Okey, kuasa dia pula disebabkan dia bahagi, kita letak kat sini darab. Jangan letak kat sini pula, jangan letak kat sini bahagi ya. Walaupun kita kat sini kita bahagi, benda ni nak gabungkan dengan dia punya 10 kuasa something tu, kena darab juga kat sini. Jangan tulis bahagi. Okey, benda ni sangat penting ni, jangan tiba-tiba tukar jadi bahagi. Okey, kita letak 10, 5 ditolakkan dengan 2. Sebab apa 5 tolak 2? Sebab kita bahagi. Kuasa ni bahagikan dengan 2, maka kita tolakkan dia. Okey, jadi yang ni kita tekan kalkulator. 5.9 bahagi 2. Allah, syntax error pula dah. 5.9 bahagi 2 dapat 2.95. Okey. 5.9 bahagi 2 dapat 2.95 didarabkan dengan 10 kuasa 5 tolak 2 jadi 3. Okey, kita check yang ni. Okey, yang ni range A dia dah betul dah. Okey, dia kurang pada 10 dan lebih pada 1. Maka yang ni kita tak perlu nak ubah, tak perlu nak pindahkan titik, maka inilah jawapan akhir dia. Okey, dan kita tengok contoh yang terakhir, contoh D 6.8 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 3 dibahagikan dengan 4 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 6. Sama macam tadi, tengok nombor ni, kita asingkan dia, kita letak dia dalam kurungan. 6.8 dibahagikan dengan 4 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 3 tolakkan dengan negatif 6. Okey, negatif 3 tolakkan dengan negatif 6. Jangan negatif 3 tolak 6 pula. Okey, negatif 3 tolak. Sebab apa tolak? Sebab bahagi. Okey, negatif 3 tolak negatif 6. Jadi macam ni. Bukan negatif 3 tolak 6. Negatif 3 tolak negatif 6. Okey, jadi kita selesaikan yang berada di dalam kurungan. 6.8 dibahagikan dengan 4. Tekan kalkulator. Dapat 1.7. Okey, settle. Yang ni dah settle. Kita tengok dia punya kuasa pula. Didarabkan dengan 10 kuasa negatif 3 tolak-tolak jadi tambah. Jadi negatif 3 tambah 6 sebenarnya. Hasil dia akan dapat 3. Okey, kita tengok jawapan dia 1.7. Maka di dalam range A yang betul, kurang pada 10, besar pada 1. So tak perlu nak ubah titik puluhan, maka ini adalah jawapan akhir. Okey, jelas nak darab dengan bahagi standard form? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa yang tak clear ke? Jelas, cikgu. Okey, bagus. Kalau jelas, lepas ni latihan boleh buat dengan lengkap lah. Okey, kita tak habis lagi ya. Sekarang kita nak tengok tentang penyelesaian masalah yang melibatkan pendaraban dan juga pembahagian standard form. Okay, a mobile swimming pool measures 305 cm times 183 cm times 56 cm. Okay, ni apa benda ni? Ini adalah ukuran sebuah kolam, sebuah swimming pool. Okay, sebuah swimming pool bergerak, maksudnya yang boleh alih. Okay, swimming pool yang boleh alih. Yang macam plastik ke apa ke, macam itulah. Okay, ni adalah swimming pool. Saya lukis sekejap. Okay, Allah. Lukis benda lain, keluar benda lain. Macam inilah swimming pool dia. Okay, ini adalah sebuah swimming pool. 305. Ini adalah ukuran bagi panjang. Sini, 305 cm. 183 adalah dia punya lebar. Dan 56 adalah dia punya tinggi.
Okey, kebiasaannya kalau bentuk yang rectangle macam ni lah. Okey, bentuk cuboid, sorry bukan rectangle. Okey, ukuran dia memang macam tu. Yang ni adalah untuk length, yang ni adalah untuk width, yang ni adalah untuk dia punya height. Okey, panjang, lebar dan juga tinggi. Dia tak akan susun macam lain. Dia akan susun macam tu. Panjang, lebar, tinggi. Okey, soalannya. Calculate the maximum volume of water that it can hold in liters. Kirakan isi padu air yang boleh masuk di dalam swimming pool ni dalam liter. Okey, dalam unit liter. State your answer in standard form and correct to 4 significant figures. Okey, beri jawapan anda dalam bentuk standard form dan betul kepada 4 significant figures. Kita dah belajar significant figures waktu mula-mula sekali chapter 2 ini. Okey, jadi benda pertama yang kamu kena tahu adalah macam mana nak convert sentimeter kepada liter. Okey, 1 cm cube, 1 cm padu adalah bersamaan dengan 1 mililiter. Okey, yang ni benda ni adalah common knowledge. Kamu kena tahu benda ni. Rasa form 2 pun dah belajar tentang benda ni. Okey, kamu kena tahu 1 cm padu adalah sama dengan 1 mililiter. Dan 1 liter adalah bersamaan dengan 1000 mililiter ataupun 1000 centimeter cube. Benda ni adalah sama nilai. Okey, jadi kita dapatkan dulu isi padu swimming pool ini. Okey, isi padu dia adalah volume sama dengan panjang 305 cm, didapatkan dengan lebar dia 183 cm, didapatkan dengan tinggi dia 56 cm. Okey, tekan kalkulator. 305 darabkan dengan 183 darabkan dengan 56, hasil dia akan dapat 3125640. 3,125,640 cm cube. Okey, waktu inilah kita nak convert. Okey, disebabkan soalan nak dalam liter, maka kita convertkan sentimeter padu kepada liter. 1 liter sama dengan 1000 cm padu. Jadi sentimeter padu nak convertkan kepada liter, kita kena bahagikan dia dengan 1000. Okey, so yang ni kita bahagikan dengan 1000 sebab nak convert kepada liter. Okey, tekanlah kalkulator. 3125640, 3,125,640 bahagikan dengan 1000. So jawapan dia akan dapat 3125.64 liter. Okey, kalau soalan dia nak jawapan dalam liter saja tak ada masalah, ni dah siap. Tetapi soalan nak jawab dalam bentuk standard form. Jadi daripada sini kita kena convert dia kepada bentuk standard form. Apa yang kita perlu buat adalah pindahkan titik perpuluhan ke sini. Okey, pastikan depan dia ada satu nombor yang kecil daripada 10. Okey, jadi kita gerakkan titik. 1, 2, 3. Okey, kalau lupa kita buat balik, nak panah kat sini. Okey, gerak kiri kuasa bertambah, gerak kanan kuasa tolak. Sini kita gerak ke kiri 3 kali. Maka jawapan akhir kita akan dapat 3.12564 didarabkan dengan 10 kuasa 3 liter. Okey. Yang ni pun belum siap lagi. Sebab apa? Sebab dia nak 4 significant figures. Yang ni dah lebih dah ni. Jadi 4 significant figures. 1, 2, 3, 4. Sampai 5 je. Okey, sampai 5 saja. Kita tengok 5. Tengok sebelah dia. 6 kan? Jadi yang ni kita kena tambah 1 dekat dia. Maka jawapan akhir adalah 3.126 didarabkan dengan 10 kuasa 3 liter. Okey, ini adalah jawapan akhir dia. Okey, ada apa-apa nak tanya? Alright, boleh faham? Cerita? Faham. Faham, cikgu. Jadi kalau faham, terus kita masuk ke yang seterusnya. Kita nak buat tambah dan juga tolak pula. Okey, nak tambah dan juga tolak bukan significant figures. Standard form. Okey, nak tambah ataupun tolak. Okey, berbeza dengan darab dan juga bahagi tadi, bila kita nak tambah ataupun tolak standard form, dia punya kuasa mesti sama. Ingat kuasa mesti sama. So tulis kat sini, poin penting ni. Tambah dengan tolak. Okey, kuasa mesti sama. Okey, kita tengok contoh. Soalan A. 2.73 didarabkan dengan 10 kuasa 3 ditambahkan dengan 5.92 didarabkan dengan 10 kuasa 3. Okey, ingat ni ada dua benda saja, yang ini dan juga yang ini. Okey, mula-mula sebelum kamu buat apa-apa untuk tambah ataupun tolak, tengok kat sini simbol dia tambah. Okey, simbol dia tambah. Tadi kita tengok soalan simbol dia darab kat sini. Sini bahagi. Ni simbol darab. Okey, kali ini kita nak buat tambah pula. Sebelum kamu buat apa-apa, tengok kuasa dia. Yang ni, yang ni.
Sama tak kuasa dia ni? Semak kuasa dia. Okey, kat sini kuasa dia sama. Sini 10 kuasa 3, sini pun 10 kuasa 3. Kalau kuasa dia dah sama, dan kamu tak perlu nak samakanlah. Okey, apa yang kita perlu buat apabila kuasa dia dah sama adalah kita kumpulkan nombor kat depan ni, 2.73 dan juga 5.92, kumpulkan macam tadi, kita letak dia dalam satu kurungan. 2.73 ditambahkan dengan 5.92. Kuasanya yang sama ni jangan pergi tambah pula. Okey, tak perlu tambah. Kuasa dia yang tambah, disebabkan dia sama, letak je kat belakang. Didapatkan dengan 10 kuasa 3. Tak perlu nak tambah 3 tambah 3 ke apa ke, tak payah. Ingat, tambah dengan tolak, kuasa dia jangan pergi tambah. Pastikan sama saja. Okey, bila dah sama, letak dia kat belakang. Okey, kemudian yang ini kita selesaikan dengan cara tekan kalkulator. Okey, 2.73 ditambahkan dengan 5.92, jawapan dia adalah 8.65 didarabkan dengan 10 kuasa 3. Selesai dah. Yang ni pun dalam bentuk standard form dah, sebab 8 tu lebih kecil daripada 10. So, dah standard form. Settle. Okey, ingat lagi sekali, tambah dengan tolak, kuasa mesti sama. Kalau dah sama, then kita kumpulkan nombor yang kat depan ni, masukkan dalam kurungan, kita tambah. Kuasa yang sama ni, kita hanya perlu letakkan dia di belakang, di luar kurungan. Dan bawa dia ke bawah, itu saja. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua, B. 4.27 didarabkan dengan 10 kuasa 5, tambahkan dengan 9.35 didarabkan dengan 10 kuasa 5. Okey, semak kuasa. Sama juga kat sini, ni 10 kuasa 5, ni pun 10 kuasa 5, jadi kita boleh buat terus. Kita kumpulkan nombor yang terletak di hadapan ni. Okey, 4.27 ditambahkan dengan 9.35, kuasa dia dah sama, kita letak kat belakang 10 kuasa 5. Tambahkan yang ada dalam kurungan. Okey, 4.27 tambahkan dengan 9.35 dapat 13.62. 13.62 darab 10 kuasa 5. Okey, yang ini belum siap lagi. Sebab 13.62 dah lebih besar daripada 10. Jadi kita kena pindahkan titik perpuluhan ke kiri sekali. Okey, jadi jawapan akhir dia akan dapat 1.362 didarabkan dengan 10 kuasa. Sebabkan pindah ke kiri, maka kuasa dia akan bertambah. Okey, daripada 5 akan jadi 6. Selesai. Okey, contoh lagi, soalan C. 7.02 darabkan dengan 10 kuasa 4 ditambahkan dengan 2.17 darabkan dengan 10 kuasa 5. Okey, kali ini dia punya kuasa tak sama. Okey, kita tengok kuasa dia. Sini 10 kuasa 4, sini 10 kuasa 5. Okey, tak sama. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena samakan kuasa dia. Kita kena samakan kuasa dia. Sama ada 10 kuasa 4 ni kita kena jadikan 10 kuasa 5 ataupun kita jadikan 10 kuasa 5 ni jadi 10 kuasa 4. Okey, macam mana caranya? Kita kena pindahkan titik perpuluhan. Okey, 10 kuasa 4 nak jadikan dia 10 kuasa 5 maksudnya kita kena tambah 1. Yang ni 4 ni kena tambah 1. Macam mana cara kita nak tambah 1 dekat kuasa ni? Caranya adalah kita pindahkan titik perpuluhan ke kiri sekali. Okay, macam kita dah belajar sebelum ni, pindah titik perpuluhan ke kiri, kuasa dia akan bertambah. Pindahkan titik perpuluhan ke sebelah kanan, kuasa dia akan tolak. Jadi, disebabkan kita nak tambah 4 ni nak tambah 1, okey, nak tambah 1 punya pasal, kita pindahkan titik perpuluhan ke sebelah kiri sekali sebab kita nak tambahkan dia. Jadi, kita akan dapat 0.702 darab 10 kuasa 5 ditambahkan dengan 2.17 darab 10 kuasa 5. Okey, boleh faham ke step ni? Boleh faham apa yang saya buat? Boleh. Faham, cikgu. Okey, bagus. Lagi sekali saya ulang ni. Ni 4 dengan 5 tak sama. Okey, nak samakan dia, 4 ni kena tambah 1. Cara nak tambah 1, kita gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kiri, kuasa dia akan bertambah sebanyak 1. Kalau kita gerak 2 kali, tambah 2 lah. Gerak 3 kali, tambah 3. Tapi sebab kita nak tambah 1 je, geraklah sekali. Maka dapatlah 0.702 darab 10 kuasa 5. Okey, bila kuasa dia dah sama, kita buat sama macam kita buat tadi. Okey, kita kumpulkan nombor dia. 0.702 ditambahkan dengan 2.17. Kuasa yang sama tu kita letak dia dekat belakang. Okey, yang ni tekan sahaja kalkulator. Maka kita akan dapat 0.702 tambahkan dengan 2.17 akan dapat 2.872 didarabkan dengan 10 kuasa 5. Okey. Settle? Kita tengok contoh yang terakhir, soalan D.
Okey, saya padam belah ni ya. Okey, soalan D. 9.45 didarabkan dengan 10 kuasa 6 ditolakkan dengan 3.24 didarabkan dengan 10 kuasa 5. Okey, tadi tambah ni tolak, sama je tambah tolak, okey. Bila tambah dengan tolak benda yang sama, kuasa kena bagi sama dulu. Okey, untuk soalan C tadi, saya besarkan kuasa dia daripada 4 jadi 5. Okey, saya buat contoh 4 jadi 5. Sekarang saya nak cuba buat kecilkan kuasa pula. Daripada 6 saya nak jadikan 5. Okey, tadi saya ambil 4 jadi 5, saya besarkan kuasa dia. Sekarang saya nak buat untuk kecilkan kuasa dia pula. Boleh, tak ada masalah. Nak besarkan kuasa ke, nak kecilkan kuasa ke, tak ada masalah. Yang penting kuasa dia mesti sama. Jadi 6 ni saya nak jadikan dia 5, maka saya kena tolak 1. Okay, saya kena tolak 1. 6 ni kena tolak 1, barulah jadi 5. Cara untuk saya tolak 1 dekat sini adalah dengan cara saya pindahkan titik perpuluhan ke sebelah kanan sekali. Okay, saya kena pindahkan titik perpuluhan ke sebelah kanan sekali. Barulah kuasa dia jadi tolak 1. Jadi kita pindahkan titik ni, 9.45, pindah ke kanan sekali. Maka kita akan dapat 94.5, darabkan dengan 10 kuasa 5, ditolakkan dengan 3.24, darabkan dengan 10 kuasa 5. Okey. Ada apa-apa masalah dekat step ni? Boleh faham? Okey? Faham, cikgu. Okey, bagus. Okey. Bila kuasa dia dah sama, kita buat macam biasa, macam tadi. Kita kumpulkan nombor dalam satu kurungan. 94.5 tolak. Tadi tambah, ni tolak pula. Tolakkan dengan 3.24. Kuasa yang sama tersebut kita letak dekat belakang. 10 kuasa 5. Okey, yang ni tekan kalkulator. Nak congak pun boleh, tapi buang masa lah. Tekan kalkulator cukup. 94.5 tolak 3.24, dapatlah 91.26. 91.26 darabkan dengan 10 kuasa 5. Okey, dah siap belum ni? Siap lagi? Belum. Belum lagi. Sebab apa tak siap lagi tu? Sebab lebih dari 10. Yes, sebab 91.26 lebih pada 10, kita kena pindahkan titik perpuluhan sekali ke sebelah kiri. Pindahkan titik perpuluhan kat sini, kita akan dapat 9.126 didarabkan dengan 10 kuasa. Pindah kiri, kuasa dia bertambah. So, daripada 5, dia akan jadi 6. Okey, settle. Okey. Okey, kita tengok contoh lagi. Lagi 3 contoh, lepas tu settle. Kamu boleh buat latihan sendiri. Calculate the value of each of the following operations. State the answer in standard form. Basically sama je lah macam tadi, cuma tambah contoh. Okey, soalan A. 3.58 darab 10 kuasa negatif 3. Darabkan, dah tambah. Tambahkan dengan 9.24. Darabkan dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, notice. Dia punya kuasa sama. Jadi tak perlu nak samakan. Terus kita kumpul nombornya di dalam kurungan. 3.58 ditambahkan dengan 9.24. Okey, ni kena hati-hati ya. Kadang-kadang kat sini tambah, tiba-tiba kat sini kamu bubuh tolak. Tu careless mistake lah. Kena berhati-hati. Sini tambah, sini kena tambah lah. Jangan sini tambah, kat sini kamu bubuh tolak. Okey, kena pastikan dia sama. Okey, jadi 3.58 tambah 9.24 darabkan dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, tekan kalkulator. 3.58 tambah 9.24 dapat 12.82. Darabkan dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, lebih pada 10. Pindah titik perpuluhan ke kiri sekali. Kita akan dapat jawapan dia 1.282 darabkan dengan 10 kuasa negatif 3 tambah 1 jadi negatif 2. Okey, negatif 3 tambah 1 negatif 2 je. Jangan tiba-tiba jadi negatif 4. Okey, kena tekan kalkulator. Negatif 3 tambah 1 negatif 2. So, ini adalah jawapan akhir dia. Okey, terus proceed kepada contoh B. B 8.21 darabkan dengan 10 kuasa negatif 4 ditambahkan dengan 1.49 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 5. Okey, dekat sini kuasa dia tak sama. Sama ada yang ni kita kena tambah 1 supaya dia jadi negatif 4 ataupun yang ini kita kena tolak dia 1 supaya dia jadi negatif 5. Okey, jadi kamu pilihlah yang mana satu kamu suka. Dua-dua pun boleh, dua-dua pun betul. Okey, jadi kat sini saya nak tolak. Okey, saya nak tolakkan kuasa dia. Okey, negatif 4 ni saya nak tolak 1 supaya dia jadi negatif 5. Kalau saya nak tolak 1, maka titik perpuluhan ni saya kena gerak ke kanan. Okey, benda ni. Benda ni kena ingat. Kalau kamu takut lupa, kamu buat nanti dalam exam, tulis dia siap. Kiri dengan kanan. Kalau kiri tambah, kanan tolak. Okey. Jadi kita akan dapat 82.1
didarabkan dengan 10 kuasa negatif 5. Sebab apa jadi negatif 5? Sebab kita gerak kanan, kuasa dia tolak. Okay, negatif 4 tolak 1, negatif 5. Benda ni macam confusing sikit sebab dia negatif. Ni kena berhati-hatilah nak selamat, tekan je kalkulator. Negatif 4 tolak 1. Okey, ditambahkan dengan 1.49. Yang ni jangan ubah apa-apa sebab kita kekalkan kuasa dia. Okey, 1.49 darabkan dengan 10 kuasa negatif 5. Okey, bila kuasa dah sama, kumpulkan nombornya di dalam satu kurungan 82.1 ditambahkan dengan 1.49 tutup kurungan, darabkan dengan 10 kuasa negatif 5. Kita selesaikan yang di dalam kurungan 82.1 tambah 1.49 dapat 83.59 darab 10 kuasa negatif 5. Okey, 83 lebih pada 10, pindahkan titik perpindahan ke kiri sekali, maka kuasa dia akan bertambah sebanyak 1. Okey, jadi 8.359 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 5 tambah 1 akan jadi negatif 4. Okey, kalau kamu congak-congak pun fail, jadi tolonglah tekan kalkulator. Okey, kalau tak confident nak tambah kuasa yang negatif ni, gunakanlah kalkulator. Jangan nak jimat masa, oh kalkulator susahlah nak tekan, guna energi banyak tekan kalkulator ni kan. Gunakan kalkulator juga. Yang salah kan, habis kamu punya markah. Okey, jadi kena berhati-hati dekat sini. Okey. Contoh yang terakhir, contoh C. 2.3 darabkan dengan 10 kuasa negatif 5 ditolakkan dengan 4.6 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 6. Okey, sekarang saya nak tambah kuasa dia. Negatif 6 ni saya nak tambahkan dengan 1. Negatif 6 tambah 1 dia akan jadi negatif 5. Okey, kalau saya nak tambah kuasa dia, maka titik perpindahan ni saya kena gerakkan ke kiri. Maka kita akan dapat 2.3 darabkan dengan 10 kuasa negatif 5 tolakkan dengan 0.46 didarabkan dengan 10 kuasa negatif 5. Okey, negatif 6 tambah 1 akan jadi negatif 5. Sebab apa tambah? Sebab kita gerak titik perpindahan ke sebelah kiri. Sebab apa kita gerakkan titik perpindahan sebelah kiri? Sebab nak samakan kuasa dia. Okey, lepas kuasa dah sama, nombor kita gabungkan letak dalam satu kurungan 2.3 tolakkan dengan 0.46, kuasa dia letak belakang 10 kuasa negatif 5. Selesaikan dalam kurungan, tekan kalkulator. 2.3 tolak 0.46 dapat 1.84. Okey, darabkan dengan 10 kuasa negatif 5. Okey, A dia dah betul dah, lebih daripada 1 kurang daripada 10. So ini dah jadi jawapan yang terakhir. Okey, selesai pada hari ini. Boleh faham ke semua? Ada apa-apa masalah? Faham cikgu. Okey, Faham, alhamdulillah faham. Okey, ini adalah kita punya kelas PDPR yang terakhir ya, sebelum kita bersemuka minggu hadapan. Jadi saya harap kalau kamu terlepas kelas-kelas yang sebelum ini, tolong cover balik. Yang kelas-kelas sebelum ni, semua video-video ada dekat saya punya channel YouTube. Tengok balik kalau kamu tak faham ataupun kamu terlepas. Okey, sebab kamu masuk sekolah nanti, waktu bersemuka saya takkan ulang balik ya benda-benda ni. Buang masa, kita nak jawab PT3 tahun ni. Kita kena cepat silibusnya. Jadi tolong cover balik bab-bab yang kamu terlepas, bab-bab yang kamu tak confident supaya kamu datang sekolah dengan lebih yakin dan boleh jawab soalan-soalannya. Okey? Jadi saya harap kamu bersedialah untuk kita jumpa bersemuka minggu depan dan kamu boleh buka GC lepas ni untuk jawab latihan. Okey, dalam kamu punya GC, saya lupa nak tanda ni, soalan ni. Saya lupa nak tanda. Jadi ini adalah soalan yang kamu kena buat. Saya dah letak kat GC. Untuk soalan 2.2B, jawab soalan nombor 1 yang sebelah kanan ni semua. Okey, untuk soalan 2.2C, jawab yang nombor 1 sebelah kiri ni semua. Tapi kalau kamu rajin nak buat semua pun tak apa, tak ada masalah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Boleh keluar daripada Zoom ini dan terus pergi jawab latihan. Dan tolong submit kamu punya latihan sebelum kamu balik ke sekolah. Okey, balik sekolah hari Ahad kan? Sebelum tu kamu submit dulu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.